أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang jemaah yang dirahmati Allah yang saya muliakan, kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan umul kitab. Mudah-mudahan dicururi rahmat, diberikan keberkatan, mendapat redha Allah Ta'ala, dan kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum kerabat kita, ibu ayah kita dan sahabat andai serta ahli qaryah yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kehidupan sampai ke malam ini. Kepada kita diberikan iman dan Islam, hidayah dan taufik untuk sama-sama kita dapat memakmurkan rumah Allah sebagai tetamu Allah yang disebut oleh penceramah-penceramah, yang disebut oleh ustaz-ustaz yang lain, ya, tuan-tuan guru lain, orang yang duduk di masjid mendengar kuliah majlis ilmu adalah dia seolah-olah duduk di taman-taman syurga, di taman syurga di dunia, tuan-tuan. Untuk mendapatkan syurga di akhirat, seseorang itu mestilah, ya, memperolehi syurga di dunia. Inilah caranya yang saya sebut 2 minggu lepas, ya, masa yang begitu cepat. Kita tengok dekat TV ada sebut bulan Ramadan lagi berapa hari, Isra Mi'raj lagi berapa hari, ya tak? Maulid Rasul dah lepas berapa hari dan sebagainya. Tetapi dia ada sebut tak tarikh kematian tuan-tuan berapa hari? Tak ada, tuan-tuan. Tarikh sakit pun tak ada. Apa tadi? Tarikh kematian. Kerana kematian itu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Dia beri peluang kepada kita untuk beramal, untuk beristighfar, untuk mengingati mati, apatah untuk kita menuntut ilmu. Kalau 2 minggu yang lepas saya sebut tentang kematian, ya, rupanya berlaku. Minggu lepas Imam Manaf kan meninggal. Imam Manaf kenal Imam Manaf tahu kebuling. Kemudian menantu mantan ketua kampung kita Hamzah Ngamil, menantu dia meninggal. Mak menantu dia pergi umrah 1 hari, menantunya meninggal di sini. Ya, jadi nak sebut kematian itu akan datang kepada kita anytime, tak kira masa. Walaupun di sebelah kita tu pakar doktor pakar, isteri yang kita sayang, anak cucu yang kita sayang, tapi meninggal tak kira masa. Subuh ke, zuhur ke, maghrib ke, sampai masa jalan. Dan kematian itu tidak tentu tempatnya.
kita tengok. Tapi bagi tuan-tuan, puan-puan yang berdoa sentiasa lepas sembahyang ataupun di mana-mana juga, supaya meninggal kita dalam husnul khatimah. Imam pun ada doa, ya, tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita sempat bertaubat sebelum kita meninggal. Ketika kita nak meninggal, dirahmati dengan kasih sayang Allah. Walaupun Rasulullah kata sebut kematian itu sakit, janganlah kau beri kepada umatku sakit seperti ini. Nabi, Rasul wafatnya pun sakit. Malaikat Jibril tak sampai hati nak melihat keadaan Rasulullah SAW nak putus nyawa. Apatah lagi kita. Tapi bila kita berdoa, banyakkan berdoa, kita akan tengok sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita yang meninggal dunia, keadaan dia masing-masing. Daripada zahir, dengan amalan dia, dengan masyarakat dia, hubungan ukhuwah dia, dengan silaturahmi dia, tengok. Yang menziarah ramai, yang menyembahyangkan ramai, mendoakan ramai, bila talqin pun orang mengaminkan ramai. Itu yang kita minta. Kita dah tentulah, kita mati kita tak tahu, dah terbujur dah. Dimandikan, dikapalkan, disembahyangkan, dimandikan, digosok kuat ke tak digosok kuat, cuma kita saja sakit. Tapi tak boleh bercakap. Walaupun sekarang kita petah bercakap, macam saya petah konon berceramah, boleh pergi kuliah. Bila kita meninggal, satu patah perkataan pun kita tak mampu cakap. Sakit, tak ada. Perlahan sikit, tak ada. Cepatlah bawa ke bumi, tak ada. Itu satu. Bergerak dengan gerak-geri kita, ya. Satu jari pun tak boleh bergerak. Lari Pak Bilal tukang mandi kalau bergerak tangan kita. Jadi itu keadaan orang yang telah meninggal dunia. Jadi itu menjadi ibrah, menjadi keinsafan, menjadi pengajaran pada kita yang masih hidup. Jadi sehingga hari ini, alhamdulillah, Allah masih bagi kita bernyawa, kita sempat duduk di rumah Allah yang mulia ini, yang di mana disebut oleh ustaz-ustaz lain, Allah sangat sayang, ya, suka pada mereka-mereka yang duduk dalam majlis ilmu itu. Baik, kita sambung pengajian kita tentang bab jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Al-Baqarah ayat 193, yang bermaksud perangilah mereka itu sehingga fitnah itu terangkat dan menjadilah agama itu hanya untuk Tuhannya. Ini memberitahu kepada kita supaya kita perang. Siapa dia? Mereka-mereka yang memusuhi kita. Baik, sekarang berlaku peperangan di Gaza, di Palestin, Iraq dan sebagainya. Kita berdoa, sedikit banyak kita derma. Apa jalan yang kita berjihad memerangi di masa kita berada di tanah air? Perang nafsu, tuan-tuan. Yang ramai orang kecundang, yang gagal dengan nafsu. Orang sembahyang, ramai orang puasa, tapi nafsu kalau tidak bertakwa, tidak beriman yang mantap, tidak pegang agama yang sebenar, nafsu akan mengatasi akal. Nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak pergi masjid tak pergi, nak pergi tak pergi.
Nak bangun tak bangun, nak bangun tak bangun. Tapi orang yang boleh melawan nafsu, dia buka selimut, pergi ambil wuduk, mandi ke apa, boleh pergi ke masjid. Walaupun subuh, walaupun waktu hujan. Kerana peluang yang kita ada, ini saja. Bila telah diwafatkan, telah diambil nyawa kita, dah tak ada lagi dah. Nak menyesal sekarang. Nak bertaubat sekarang. Nak mohon pada Allah Ta'ala dengan husnul khatimah sekarang. Bila dah Allah jemput kita, dah nazak pun kita dah tak mampu nak menyebut kalimah-kalimah yang diajarkan oleh keluarga kita. Alhamdulillah. Tetapi dengan basahnya lidah tuan-tuan puan-puan, dengan kalimah thayyibah, dengan zikrullah, dengan taubat, dengan takbir, dengan zikir, insya-Allah ringan lidah kita menyebut la ilaha illallah ataupun Allah Allah. Sekurang-kurangnya kalau tak berbunyi, lidah kita bergerak. Saya sempat menziarah Allahyarham Ustaz Yusof, Imam Kanjung. Lepas tu dia imam di bandar. Dia kena stroke kan, stroke kepala. Saya ziarah dengan beberapa orang pejabat agama di hospital besar Kuala Lumpur. Ziarah, tengok. Kita sebutlah, minta maaf, so dia ajar dia mengucap, meleleh air mata. Dia mengangguk, hatinya dia dengar. Maaf Ustaz, kami minta maaf ya, salah silap. Sama-sama kita bermaaf antara satu dan lain. Dia mengangguk, air mata keluar. Kemudian dua orang masuk. Dekat pukul 2 kami pun keluar balik. Sampai ke trafik Jarum. Ya. Orang telefon. Meninggal. Lidah dia komat kami. Tapi tak bunyi. Tu. Ya. Kan orang yang nak meninggal, tanda orang yang meninggal husnul khatimah, meleleh ataupun melenang air matanya ataupun berpeluh dahinya. Keadaannya tuan-tuan tahu, saya tahu, tak tahu. Tapi itulah yang kita minta. Dengan sebab kita melawan nafsu kita yang sentiasa nak kepada dunia, hubur dunia, hubur jah, syarut ta'am, syarul kalam, semua ada. Tapi orang yang boleh menawan nafsunya, dia didik diri kita, jiwanya dengan cepat-cepat, mudah. Kalau tuan-tuan buka Hidayatul Salikin ataupun penawar bagi hati, tajuk pertama ialah tentang menuntut ilmu, kedua ialah tentang taubat. Taubat tuan. Boleh kita kira dosa kita daripada kita balik sampai kita meninggal besok, bila-bila tak tahulah. Boleh kira, boleh agak-agak, boleh congak-congak. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dosa kita dengan Allah bagi mudah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Allah suruh kita taubat. Tapi berdosa dengan, bersalah dengan manusia, macam mana agak? Yang dah pindah, yang hutang tak bayar, yang pernah kita fitnah, yang mungkin kita pernah mengata dia, mengumpat dan sebagainya. Macam mana dia nak minta maaf? Sama ada dia dah pindah, atau dia meninggal, ataupun kita meninggal dulu. Itu dengan jemaah, dengan orang masyarakat, dengan ibu ayah,
Pernah tak kita mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan ibu ayah kita mengeluarkan air mata? Sekali-sekala tuan-tuan kena tengok drama TV. Macam mana drama sekarang, anak bercakap dengan mak, anak bercakap dengan ayah. Petang tadi kebetulan saya cucu datang ke rumah, drama tu orang cakap, kau gila. Perkataan perempuan kepada lelaki. Cucu saya, ni tengok dia cakap gila ni. Budak dah buat peka. Dia tahu cikgu kat sekolah cakap jangan cakap bodoh, cakap gila. Tapi orang dah biasa macam tu. Cantik gila, sedap gila. Kalau dah gila sedap apa? Tuan-tuan, orang gila kalau makan dikir masuk je. Cantik. Kalau cantik gila buat apa? Tak nak kan? Tapi itulah yang keluar daripada mulut-mulut yang anak-anak cucu kita ikut dengar. Tapi kalau kita perasan, kita tegar, sama ada kita acar dia nak cili ke nak apa, jangan cakap lagi, jangan ikut. Alhamdulillah. Kalau kita pun sama juga, ikut lara seronok gitu je. Yang tak dapat, yang tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan faedah, hanya mendatangkan bil api, bil karen banyak. Begitu yang pernah saya cakap ke atau tidak, yang konsert yang berlaku di Bukit Jalil tu, saya difahamkan lah, saya tak tahu pun rupanya tiketnya nak masuk beratus, tuan-tuan. Duduk di atas sana sudut. Kalau di depan tu dekat stage tu 1,000 katanya, 1,000. Tuan Azim minta tabung derma plastik, buat kapet, buat itu buat ini. Kadang-kadang kan buat tuan-tuan orang tengok mana yang kecil sekali, yang kecil sekali, sing cilik di orang ono yang minggu depan. Nampak? Tapi konsert yang tak datang pahala malah haram. Membazir masa, membazir tenaga, membazir duit. Walaupun alasannya kata untuk plastik, ada tak cara lain? Ada, tuan. Masjid kita collection, satu Malaysia collection untuk plastik. Di pejabat-pejabat kita boleh collect, walaupun surah RM1, staf kita katakan hampir 100 ringgit. Bukan tu orang bagi RM1, ada yang bagi 10, ada yang bagi 50. Tak percaya? Tengok tabung masjid kita. Tak percaya? Ada yang ungu, tuan-tuan. Tuan-tuan kan masjid tuan yang besar, masjid yang kecil di Jugurat pun, bila bendahari buka, AJK buka masjid, ada yang ungu, biru yang besar, hijau biasa, biru kecil biasa, siling tak jumpa. Betul. Kerana kesedaran orang Islam sekarang makin meningkat, bertambah. Alhamdulillah. Bab infak, bab sedekah, bab zakat, ratus juta. Tanya pusat zakat, Selangor je 100 juta. Yang mendapat asnaf berapa banyak? Anak yatim kalau nak raya dapat berapa? Masjid bagi, negeri bagi. Jadi kalau kita boleh lawan nafsu kita, benda yang tak baik dia suka, maka kita rugi. Rugi tak rugi, menyesalnya bila yang disebut oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rugi, menyesal tak habis. Susah di dunia ada orang tolong, tuan-tuan. Kita susah di dunia ada orang tolong. Kita sakit ada orang tolong selain daripada Allah tolong. Banjir hantar
pegawai-pegawai, polis, bomba dan sebagainya. Tapi kalau banjir di Padang Mahsyar dengan peluh dewek, peluh sendiri, ada yang dekat dekat buku lali, dekat betis, dekat lutut, dekat peha, pinggang sampai tenggelam, ikutlah amalan-amalan. Siapa nak tolong? Itu yang Rasulullah sebut dalam hadis Abi Jamrah, 7 jenis manusia yang Allah tolong, yang Allah bantu. 7 tuan. Yang pernah saya percaya usaha-usaha yang lain ada sebut. 7 itu ialah antaranya tuan-tuan, perempuan yang hati terikat dengan masjid. Bukan main-main tuan-tuan. Bukan harta kita tolong di akhirat. Aku banyak harta, payung emas supaya di Padang Mahsyar dengan payung. Tak ada. Topi koboi, tak ada. Apa lagi? Tak ada. Tuan-tuan yang hati terikat dengan masjid, turun daripada Isyak, ingat besok subuh nak datang masjid lagi. Lepas subuh, zuhur, aku nak sembahyang zuhur kat mana? Tak kira, asalkan berjamaah di masjid, di surau, di pejabat. Kan? Kedua, orang yang berilmu, laki-laki yang berilmu dan beramalkan ilmunya kerana Allah. Secara ringkas. Ketiga, sebenarnya pertama, imam yang adil dulu, pemerintah. Kemudian orang yang bersedekah, seolah-olah tangan kiri je tak tahu, kanan bagi, kiri tak tahu. Maksudnya orang lain tak tahu, dia diam je. Kemudian orang yang lelaki yang diajak oleh seorang wanita hartawan, rupawan dan sebagainya, wan lah, tapi dia menolak. Inni akhafullah rabbal alamin, ditakutkan Allah. Rupalah macam tuan-tuan datang. Aku datang masjid nak berjemaah kerana Allah. Aku nak duduk sebentar mendengar majlis ilmu kerana Allah. Itu bukan kerana lain. Walaupun kerana Allah, tapi yang dapat kita. Secara individu, kita yang dapat ganjarannya, pahalanya, kebaikannya. Di akhirat tidak ada pilihan lain. Tak ada pada mahsyar lain. Itulah satu pada mahsyar. Tak ada tiada lain. Itulah siratal mustaqim. Yang boleh satu lagi ialah syurga dan neraka. Boleh atas pagar. Tak ada. Dunia boleh atas pagar. Nak sokong siapa, kau nak pilih Perak, nak pilih Selangor, nak pilih Kedah. Aku, bini aku Kedah, aku Selangor, aku tak pagar lah. Boleh? Mula-mula takut bergaduh, aku tak pagar. Mana menang aku sokong. Tapi di akhirat, pada mahsyar, tak ada pilihan. Tadi Imam baca kan, alaisallahu biahkamil hakimin. Pengadilan Allah itu maha adil, maha tepat, maha sempurna. Nak lagi mana? Bila dah lepas daripada siratal mustaqim, alhamdulillah, cerah masa depan, masuklah kita ke syurga. Dengan sebab 7 perkara tadi. Tetapi kalau kita melayan dunia semata-mata, tidak ada sifat zuhud, menyesal tak habis, rugi serugi-ruginya, yang tidak boleh kembali lagi.
yang Imam baca juga dalam surah Al-Talaq ke Al-Munafiqun, yang dikata ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kerana dunia, kerana harta, kerana anak isteri dan sebagainya kita melupakan Allah SWT, mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah beritahu dah. Semua Allah beritahu. China, India, kafir tak kafir, semua Allah beritahu. Kerana wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rahmat tu kepada semua dunia, alam sikit. Cuma akal fikiran yang Allah ilhamkan, dua perkara. Akal dia bagi, nafsu dia bagi. Kau pilih mana? Kalau kita pilih yang baik, itu yang dikata orang yang beruntung. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ingat hawiyah tu macam apa? Macam kita bakar sampah kat dunia. Lebih hebat daripada api yang dihidupkan nak bakar Nabi Allah Ibrahim. Tak boleh dekat nak campak Nabi Ibrahim dalam api yang marah menyala, tak mampu. Apatah lagi neraka. Kita tercucuk duri sikit pun tak, selagi tak keluar tak puas. Nak sembahyang ni tapi duri terasa kat kaki, cari mana. Dah lepas baru puas hati. Kebetulan tadi saya cek doktor di Serdang, ambil darah cucuk, jarumnya halus, kecil sikit, tak masuk pula, kena urat. Tuan-tuan kalau dah pernah cucuk tak kena urat, bisa ke tak bisa? Bisa. Tapi kalau kena okey je, sikit je. Betul? Allahu Akbar. Tak apa cik, tak kena cik. La ilaha illallah. Rasa aku tampau je. Dia pun tepuk-tepuk. Lagi. Allah. Baru cocok. Halus je jarum. Dengan sapu. Apa ni? Air detul yang sejuk tu. Guna supaya. Ini pula neraka hawiyah. Neraka utama. Tuan-tuan ada homework sikit. Buka suratul Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah ila akhir sampai hawiyah, narun hamiyah. Ataupun surah Humazah, wailul likulli humazatil humazah sampai innaha alaihim musadah fi amadim mumaddadah. Surah yang tuan-tuan baca, cucu hafal, tuan-tuan hafal, imam baca selalu. Itu yang dikatakan Quran menjadikan panduan kepada kita. Itu yang dikatakan Quran menjadi hidayah kepada kita, dan Quran menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Bukan di akhirat itu tuan, di dunia pun barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, hatta yang belajar Al-Quran, ada 4 perkara dia dapat. Pertama, Allah beri ketenangan jiwa dia tuan-tuan. Bukan kerana harta banyak, bukan kerana pangkat banyak, bukan kerana kedudukan tinggi, bukan kerana nasab keturunan, tapi Al-Quran. Tuan buka bab orang yang mengamalkan Al-Quran. Kedua, malaikat mendoakan kita kepada Allah dengan rahmatnya. Rahmat tuan-tuan, kasih sayang Allah. Yang tadi ketenangan,
Walaupun kita pendapatan kita tak berapa banyak, lagi macam kita dah pencen, juga separuh je. Tapi kita cukup. Boleh pergi umrah, boleh pergi berjalan bercuti sekali-sekala. Tapi masjid kita tak tinggal. Walau ke mana kita bercuti, luar negara, masjid kita cari. Tempat berjemaah kita cari. Sekurang-kurangnya satu grup kumpulan dengan keluarga. Itu yang dikatakan kehidupan yang diberkati. Allah dah beri masa. Tak mampu nak jalan jauh, nak ataupun nak sembahyang panjang, buat qasar jamaah. Jangan buat jamaah tak payah dah. Allah tahu kita sibuk. Kenapa nak naik kapal terbang 3 jam, 4 jam kita boleh tunggu. Tuan-tuan nak pergi, tosakan jauh, nak pergi Langkawi je. Boleh? Ada spot, naik? Tak ada. 2 jam tunggu, tersadar. Dah pula delay, dah naik dalam kapal terbang. Dah serah tiket, delay pula 2 jam. Macam mana? Boleh turun? Tak boleh turun. Kenapa sanggup? Kerana dunia. Kenapa? Untuk Allah, taat kepada Allah. Bukan tuan-tuan dia, saya cerita ni orang di luar sana tak mampu. Saya tengok ada satu gerai Jalan Ubi, Jalan Sepadan. Gerai apa namanya? Malam tadi saya lalu maghrib, subhanallah, kalah masjid kita. Tak wajib tuan-tuan pergi. Tuan-tuan ada berapa kereta sini? Kat sana pakai sampai tepi jalan, penuh kursi duduk. Itu dunia. Salah? Tak salah. Tapi tunaikan dulu. Hayya ala salah, hayya ala falah. Itu dulu. Lepas tu makanlah. Pasal Allah suruh kita makan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan, minum. Nikmat Allah, makan. Tapi jangan membinasakan, merosakkan diri kita. Apa tak rosak? Bila di akhirat kelak, orang yang demikian, yang tidak mengikut perintah Allah, pentingkan dunia semata-mata, akan diseksa. Tak rosak. Di dunia dah beritahu, jangan kau merosakkan diri kau. Walaupun orang yang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan tuan-tuan baca? Imam baca. Kita menzalimi diri kita. Tapi kalau setakat doa tapi tak diamalkan, tak ada mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan permudahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Betul? Rezeki tak semena-mena kawan bagi pisang, tak semena-mena kawan bagi mangga yang sedap. Tak tanam nenas dapat nenas. Betul? Betul-betul. Ini realiti. Tuan-tuan pun akan rasa anak-anak kita bahagia, dia boleh belajar, dia periksa, tak payah kita nak torture dia. Dia tahu nak discuss ke, nak pergi tuition, kita ajar pula baca doa, baca al-insirah, baca selawat, baca Fatihah banyak-banyak. Allah akan terang hati kita, kita mudah menjawab soalan itu. Tapi kalau jenis yang sembahyang tak dijaga, lulus juga. Kadang-kadang ada yang pilih, alah bapa engkau sembahyang itu tak pun dapat 10A 12A. Jangan cakap macam tu. Berapa ramai anak murid saya yang belajar Al-Quran, yang belajar bab agama di samping akademik, tak dapat pun 5A, 6A, 10A. Tapi sekarang dia jadi manusia, hafal Quran, jadi imam, jadi ustaz, penceramah hebat. Betul?
Ada satu India jalan raba dulu di India. Dia ambil SPM, saya tengok dekat pintu nak masuk tu nama dia ada. Dia ambil agama Islam. Dia ambil pergi ke Islam, lulus. Akhirnya dia masuk Islam jadi pendakwah di Melaka. Pernah Masjid Banting panggil dia buat kuliah. Itu dia. Bila dapat hidayah tuan-tuan, walaupun dah dewasa, tengok Ustaz Rawi di Islam umur berapa tahun? 18 tahun. Profesor Dr. Harwan Nanti di Islam umur berapa tahun? Kita dari kecil dah diazankan, dah dikamarkan. Tanya diri sendiri. Saya tanya diri saya. Tapi alhamdulillah, dengan didikan mak ayah kita jadi manusia yang macam ni. Jadi manusia macam tuan-tuan, kenal masjid, nampak surau, dengar majlis ilmu. Ada orang lalu saja tepi masjid, dia tak mampir, seolah-olah tak nampak masjid. Lalu depan surau, tepi surau, seolah-olah tidak nampak surau. Itu yang dikatakan Allah dah butakan mata dia dari segi agama. Allah pekakkan telinga dia nak mendengar ayat Quran. Dan yang keempat, hebatnya orang yang membaca Quran, mengamalkan, belajar dan mengajar, ialah di akhirat kelak mendapat syafaat dari Al-Quran. Kan kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah, kan? Allahumma zakina minuma nusina wa alimna minuma jahilna. Kita sampai habis. Ya. 4 perkara, tuan-tuan. Walaupun sedikit kita baca, nak tidur, buka telefon sambil ikut. Apatah lagi tuan-tuan yang hebat baca surah Al-Mulk. Saya percaya tuan-tuan dah tak buka Quran pun dah boleh baca dah. Buka telefon, baca. Tabarakalladzi biyadil wa ala kulli syai'. InsyaAllah boleh. Tuan-tuan telefon canggih, agak dia baca cepat, slow sikit, berhentikan, ulang balik. Lepas kita pun lelap, alhamdulillah. Di akhir kita meninggal, ditakdirkan malam tu dengan kalimah yang baik. Allah Akbar. Ya? Jadi itulah sedikit sebanyak kita berkongsi tentang jihad kepada hawa nafsu kita, jihad pada dunia kita, jihad pada harta benda kita, dan jihad kepada apa lagi? Kedudukan hidup kita. Mudah-mudahan bila kita berjihad, kita tak berjihad kerana agama, belum sampai pun. Alhamdulillah kita masih berpegang. Tapi ada bibit-bibit yang telah mempertikaikan agama Islam. Saya patut paling takut. Di mana saya sebut? Ya, kan kalimah takbir itu adalah kalimah keramat. Tuan-tuan sembahyang, jangan cakap Allah Akbar. Gusti Allah sing gede. Boleh? Gusti Allah gede, Allah. Mesti cakap Allah Akbar, walaupun perlahan. Kan? Apa lagi? Saya pernah tersepit di Madinah depan makam Rasulullah. Nak keluar tak boleh. Saya sebut Allahu Akbar. Terus orang kuat, orang tolong pegang, takutnya saya jatuh, takut terpijak. Apa salah? Kita takbir hari raya, bukan Allah Akbar. Kita sembelih lembu korban, bukan Allah Akbar. Kenapa? Jangan belajar bab dunia saja. Bab akhirat itu lebih penting. Yang dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan ulau. Kalau ulau membelit, ini ulah lebih utama.
berdasar itulah ya kita berkongsi, saya berkongsi malam ni, saya ingatkan diri saya, kita lawan nafsu kita terutama waktu subuh, waktu asar dan bila juga masa supaya kita lebih utamakan perintah Allah daripada dunia semata-mata. Jadi insya-Allah dengan cara itu kita mendapat pertolongan Allah Ta'ala ya, dengan kematian yang baik, dengan sebab kita berilmu, kita beramal dan kita berdoa serta bertawakal kepada Allah SWT. Terima kasih banyak di atas keperhatian tuan-tuan, puan-puan bersama saya pada malam ini, dan insyaAllah kita jumpa di lain ketika. Dan hingga itu salah silap saya mohon maaf di atas kekurangan dan yang benar daripada Allah juga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbi اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. تقبل الله منا ومنكم.